Okey, alhamdulillah kita dah eksplorasi ke kawasan kompleks Muzium Pasir Salak, kan? Dan kalau anda dengar ni, korang dengar ada bunyi motor tu, sebenarnya itu adalah Adelita lah, Adelita berdekatan dengan Lita Motor, berdekatan dengan muzium ni lah, kan? Belakang kita ni sekarang, depan saya ni ada Sungai Perak, dan belakang kita ni adalah kompleks Muzium Pasir Salak. Jadi saya datang dekat sini tak keseorangan dengan Ponita. Kita pertama kali jejakkan kaki kat sini. Pertama kita nak tengok tempat di mana pembunuhan J.W.W. Birch berlaku, dan kita nampak ada batu putih dan bertandakan kawasan, ada kawasan tempat pembunuhan J.W.W. Birch dan satu tugu, tugu peringatan pembunuhan J.W.W. Birch yang didirikan oleh kerajaan British ketika itulah, kan? Jadi sebenarnya Ponita bila datang sini memang ada rasa dia punya insting lah, kan? Ponita nampak ataupun rasa gambaran suasana kekecohan ketika itulah. Jadi sebenarnya kau anggap, kau nampak kawasan ni macam huru-hara gitulah. Kawasan huru-hara. Huru-hara sebab dia tempat peperangan kat sini. Tempat peperangan. Kira peperangan tu banyak berlaku kat sini lah. Sebelum pembunuhan Birch ataupun sama sebelum pembunuhan Birch pun tempat ni pun, sungai ni pun tempat diorang berperang juga. Jadi sebelum pembunuhan J.W. Birch pun ada pembunuhan kat sini, dan lepas pembunuhan J.W. Birch pun ada juga. Jadi kekecohan kat sini memang kata orang tu ada kaitan dengan ni lah, orang kampung, pengikut Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor, kan. Itulah pengikut dia untuk menghalau British daripada tanah Perak ni. Dia sebenarnya benda tu berlaku selepas perjanjian Pangkor, kan. Perjanjian Pangkor tu sebenarnya perjanjian yang penuh dengan tipu daya oleh pihak British sebenarnya, kan. Dan apa yang berlaku kat Perak ni sebagai satu pengajaran tau, pengajaran supaya kita tak kata orang tu jangan terlalu baik hati dengan orang luar yang kita tak kenal. Macam itulah ceritanya, kan. Selain kita dah masuk muzium sekadar cerita yang kata orang tu sekadar cerita yang kita dah tahulah dekat Muzium Pasir Salak ni. Pameran keris apa dekat bahagian keris ni tak ada rasa apa-apa. Dia banyak keris luar, kan. Dia banyak keris luar. Dia banyak keris luar. Dia tak ada keris dari Perak. Dia sebenarnya keris dari tanah Jawa apa semua, kan. Pengenalan kepada keris-keris, jenis-jenis keris pamor ke apa benda semua tu, dia lebih pada pendidikan keris. Sebenarnya kita tak boleh nak dapatkan keris dari Perak, kan. Ataupun mungkin keris pejuang-pejuang Melayu di Perak ketika penjajahan British, ketika perjuangan menentang British ke apa, kau dapat keris-keris itulah dipamerkan dekat sini, bukannya keris dari tanah Jawa yang tak ada kaitan langsung kat sini. Dia sepatutnya kaitan dengan Perak. Sebaik-baiknya macam itulah, baru kita seronok dan kita dapat rasa aura perjuangan orang tempatan ketika dulu, kan. Keris Tamisari pun tak ada kat sini, kan. Walaupun replika pun tak ada je, hanya tunjuk gambar je. Tunjuk gambar yang setakat kita boleh tengok dekat internet lah sebenarnya, kan. Jadi dekat kompleks Muzium Pasir Salak ni pun sebenarnya bahagian depan tu ada tanah perkuburan, tanah perkuburan lama lah, kan. Sebab kat situ memang dikatakan dikebumikan seorang pejuang Melayu lah, kan. Namanya kita panggil Si Putum lah, Si Putum.
Dulu ada orang tanya, suruh saya datang ke sini untuk pastikan betul ke kubur si Putum kat sini dan mana satu kuburnya kan. Dan masa kita pergi, kau dapat macam mana? Petunjuk tu ada dekat batu bahagian putih kan? Batu putih. Dia kau dapat rasa lah. Yelah, kita datang pun dah berangin kan. Mula panas, lepas tu redup. Lepas tu dia panas balik, lepas tu dia berangin, tu dia redup balik. Macam tu. Dia macam ada isyarat alam kat situ lah. Jadi kubur si Putum memang betul berada di tanah perkuburan berdepan dengan komplek Museum Pasir Salak ni. Memang ada, dan kuburnya bernisankan berwarna putih. Dia dalam satu pagar, dalam satu pagar makam. Dalam pagar tu banyak kubur. Hanya satu kubur yang ada nisan putih yang agak besar dan tinggi sikit lah. Itulah kubur si Putum sebenarnya. Dan kita dapat berinteraksi lah dengan arwah si Putum atas izin Allah. Dan si Putum nasihatkan apa? Dia saya rasa semangat dia tu ada, kuat semangat dia tu, tinggi. Sebab dia seorang pejuang kan. Lepas tu dia masih mati syahid. Jadi dia nakkan semangat tu ada di kalangan orang-orang Melayu. So nak teruskan legasi semangat dia tu lah. Jadi yang menariknya, dia arwah tegur berkenaan nama yang ditulis kat situ. Kat situ tulis SI Si Putum, SI ataupun Seputum. Tapi yang sebenarnya adalah SI jarak Si Putum. Pitum. Si Pitum sebenarnya. Namanya bukan Si Putum, Si Pitum. SI jarak Pitum. 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 Itulah nama sebenarnya. Kerana wanita dapat si Pitum ni, dia asalnya memang orang asli kan, dari Perak ni, orang asal Perak sebenarnya. Dan dia memang pengikut orang-orang bagi Datuk Maharaja Lela dengan Datuk Sagor ni, dan masa mesyuarat perancangan untuk membunuh J.W.W. Birch, si Putum ni atau si Pitum ni dipilih kerana semangat dia. Semangat dia dengan dia punya ada sifat kepahlawanan kat situ dalam diri dia. Itu yang si Pitum ni dipilih lah. Jadi masa kita pergi kubur dia, memang masa kita masuk museum ni tak ada angin langsung, memang panas sepanas-panasnya kan. Bila masuk kawasan perkuburan, secara tiba-tiba angin kuat, angin yang membawa rahmat. Kita dapat rasakan angin yang membawa rahmat, bukan angin yang tanda buruk ke apa, tak ada. Kita dapat rasa sendiri pada hati kita. Dan bila kita dekat dengan kubur si Pitum, angin sekali lagi kuat, dan dia kita rasalah kehadiran arwahnya dekat kawasan itulah sebenarnya. Ini semua atas izin Allah, semua atas izin Allah, yang di mana wanita dengan saya dianugerahkan ilmu leluhur yang diamanahkan untuk kami jalankan tanggungjawab sebagai seorang Melayu yang beragama Islam, dan untuk bangsa lah sebenarnya. Inilah perjalanan kami untuk eksplorasi, untuk menerangkan tentang sejarah yang sebenar lah. Jadi apa yang diceritakan tentang pembunuhan J.W.W. Birch itu adalah benar. Perjuangan orang Melayu dulu adalah benar, dan kita perlu ingat dan sentiasa menceritakan kepada anak cucu cicit kita supaya perjuangan bangsa atau perjuangan nenek moyang kita dulu tidak dilupakan. Dan itulah harapan mereka. Apabila kita mengingat sesuatu tokoh tu,
Jangan lupa hadiahkan Al-Fatihah pada mereka. Semoga roh mereka dicuci rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman, insya-Allah. Jadi saya rasa itu sajalah. Ada lagi nak tambah ke? Jadi itu sajalah saya rasa. InsyaAllah kita jumpa di eksplorasi yang lain dengan cerita yang lebih menarik, insyaAllah. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana menonton dari awal sehingga habis video ini. Semoga apa yang dikongsikan mendapat manfaat di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.